Segala aktiviti global terhenti dan gempar dengan laporan penemuan virus baharu menyerang manusia pada akhir tahun 2019. Coronavirus iaitu virus yang baru dikenal pasti dikesan bermula daripada sebuah pasar makanan eksotik di Wuhan, China. Pihak berkuasa negara tembok besar ini kemudiannya mengesahkan coronavirus boleh tersebar daripada manusia kepada manusia pada 7 Januari 2020. Virus ini yang pada awalnya dipanggil virus Wuhan dinamakan sebagai 2019 nCoV sebelum Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi nama rasminya iaitu COVID-19, singkatan untuk Coronavirus Disease 19. Mempunyai komponen genetik paling serupa yang terdapat pada ular dan kelawar, COVID-19 termasuk dalam keluarga selsema biasa dan virus seperti sindrom pernafasan akut teruk SARS dan sindrom pernafasan Asia Barat MERS. Wabak COVID-19 mula menyerang beberapa buah negara termasuk negara-negara ASEAN dan Malaysia tidak terkecuali. Krisis kesihatan ini memaksa WHO mengumumkan coronavirus sebagai darurat kesihatan awam apabila angka korban wabak itu mencecah 170 orang dan merebak ke 18 buah negara pada 30 Januari 2020. Apa yang telah berlaku? Bagaimana COVID-19 tiba di Malaysia? Dan adakah alam sedang bertindak balas terhadap sikap manusia? Siri 1 Malaysia Bersatu menentang COVID-19 menceritakan permulaan krisis kesihatan itu di Malaysia, tindakan pantas kerajaan dan perkongsian beberapa insan bertuah yang pulih daripada virus maut itu. Sekarang ni, bila saya basuh tangan betul-betul. I value life and family more now. We cannot take things or people for granted. Reza Huzairi Zainuddin, 41 tahun. Beliau dibenarkan pulang ke rumah pada 14 Mac lalu selepas 11 hari dikuarantin di Hospital Sungai Buloh. Reza disahkan dijangkiti COVID-19 pada 4 Mac 2020. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia banyak beri kita panduan untuk tingkatkan ketahanan diri daripada dijangkiti wabak COVID-19 yang telah mula merebak ke seluruh dunia. Saya selalu gunakan hand sanitizer semasa berada di luar. Bahkan tekan lift pun saya gunakan kunci berbalut tisu basah. Apapun, saya berserah pada Allah. Anne, seorang wanita berusia 38 tahun disahkan positif COVID-19 pada 19 Mac lalu. Dia dikuarantin di Hospital Sungai Buloh sehingga sembuh dan dibenarkan pulang pada 3 April 2020. Membasuh tangan dan memakai topeng muka adalah sesuatu yang lumrah hari ini. Ia bertujuan mengurangkan risiko dijangkiti virus. COVID-19 yang bermula di Wuhan, China, kini telah merebak ke serata dunia. Angka jangkitan dan juga kematian amat menakutkan. Kehidupan kita seharian berubah serta-merta. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Kita tidak boleh menunggu lebih lama sehingga keadaan menjadi lebih meruncing dan tindakan drastik perlu diambil dalam kadar yang segera untuk menyekat penularan wabak ini dengan cara menghadkan pergerakan orang ramai. Dan inilah satu-satunya cara untuk kita mengelakkan lebih ramai rakyat negara ini dijangkiti wabak yang boleh meragut nyawa. Tiada perintah berkurung atau lockdown dilaksanakan di sekitar kawasan Pudu, Kuala Lumpur. Setiap hari rakyat menunggu informasi terkini di televisyen. Mereka yang tidak ataupun engkar mematuhi PKP kali ini
akan ditangkap dan dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342 yang membawa hukuman penjara tidak lebih dari 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan rakyat sentiasa mahu mendengar angka jangkitan COVID-19 menurun. Dasar kita tu penting. Jadi Kementerian Kesihatan menasihatkan Perdana Menteri untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Pada masa tu mungkin satu tindakan yang drastik iaitu melaksanakan PKP 1 pada 18 Mac 2020. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat memang tindakan yang bertepatan dan kita berhasil untuk mengurangkan kes dan juga lengkup graf tersebut. Unjuran kita mengatakan kalau kita patuh dan tindakan kita telah pun berjaya pada PKP 1, 2 dan 3 dan 4 sekarang ni dan kita dah buahkan hasil. Hasilnya lah angka yang 2 angka. Mungkin kita akan dapat menurunkan ke 1 angka dalam tempoh seminggu lagi. Tetapi dalam PKPB yang kita laksanakan di mana kita memberi kelonggaran. Jadi kelonggaran tu kelonggaran bersyarat dan kepatuhan tu penting. Disiplin tu penting. Tanggungjawab bersama tu penting. Sama ada kilang ataupun individu dan rakyat Malaysia kena patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Ketika dunia dilanda wabak COVID-19, dianggarkan ada 11,000 orang rakyat Malaysia yang terkandas di banyak tempat di dunia. Kita nak tekankan kepada rakyat Malaysia yang berada yang keluar di negara-negara luar ni, tolong daftar dengan kedutaan dan misi-misi kita supaya senang untuk kita pantau. Kita juga telah membuat keputusan bahawa task force yang sedia ada di Wisma Putra untuk memantau keadaan ini akan diperhebatkan lagi secara telus dalam kita nak memerangi virus corona ni. Kita perlu memastikan koordinasi, dan koordinasi ini ada 2 aspek yang saya tekankan. Satu, koordinasi di antara agensi dan kementerian yang terlibat di negara kita, dan keduanya koordinasi untuk mencari best practices di kalangan negara-negara di luar sana. Pelan komunikasi yang mantap amat penting dalam menentukan rakyat mendapat gambaran sebenar. Ini bagi mengelak situasi panik dalam kalangan rakyat. Kita mencadangkan supaya isu COVID-19 ini diterangkan kepada khalayak dalam 2 komponen. Komponen pertama ialah kesihatan. Jadi hal ehwal kesihatan setiap hari ada sidang media pada waktu petang. Sama ada oleh Menteri Kesihatan atau KP Kesihatan. Kemudian ada isu-isu yang kita kata bukan kesihatan. Dan ini sidang media setiap hari dibuat tengah hari. Rakyat faham tentang tanggungjawab mereka, tetapi ada juga yang tidak mengambil endah. Fakta dan data penting untuk membuat keputusan bijak. Kalau kita keluar, kita mesti patuh kepada SOP. Kalau kita tak patuh, jadi mungkin ada kemungkinan R0 ni akan semakin meningkat. Kalau R0 meningkat sehingga 1.6, berarti kita dalam keadaan amaran dan bahaya. Maknanya kita mungkin akan mendapat peningkatan kes yang mendadak, iaitu exponential surge of cases. Yang dijangkakan mungkin boleh berlaku
pada pertengahan bulan Jun. Tetapi kalau rakyat Malaysia bekerjasama dan sama-sama ada tanggungjawab sosial dan disiplin sosial, patuh kepada SOP, nescaya kita dapat kurangkan lagi R0, iaitu mengikut garisan biru, dan terus kita boleh kurangkan kepada 1 angka. Pada ketika rakyat Malaysia bergabung memerangi COVID-19, ada pula pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat palsu atau fake news. Setiap hari pasukan khas Kementerian Komunikasi dan Multimedia bertungkus lumus memerangi maklumat palsu. Kira-kira minggu ketiga bulan Mac kita dapati bahawa begitu banyak tular berita palsu. Kalau diambil pendekatan undang-undang dan memang kita teruskan, itu mengambil masa. Yang mesti segera dilakukan ialah menerangkan kepalsuan itu dulu. Jadi kita segera tubuhkan satu pasukan khas yang kita panggil pasukan respons pantas. Dan setiap pagi dan petang, PRP akan mengeluarkan pemakluman dalam bentuk media release sehingga pertengahan bulan Mei, saya ingat lebih kurang 280 pemakluman ataupun item. Nampaknya rakyat kita begitu kreatif dan begitu rajin menularkan perkara tersebut. Mengatur tenaga kerja terlatih dan menentukan mereka terus bersemangat memerangi wabak sangat penting. Lebih-lebih lagi barisan hadapan pasukan kesihatan. The choice now is up to the public, whether we can comply, social compliance, social discipline, social responsibility. If we can comply to our SOP and we can bring down further the R0, then rest assured we will open one after another the economic sector, as well as we are also considering the social sector and the education sector. We are very concerned with regards to opening up the border. That will be the last option and the last resort before we do so. But more importantly today, we are looking into local transmission first. If we can control the local transmission, then in time to come, maybe we have to look into the global situation as well, and before we open up our border. But there will be SOP as well. Perhaps looking into quarantine them first for 2 weeks, then swab them, and then after 2 weeks, then we allow. Fasa pertama Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac disambung dengan fasa kedua yang bermula 1 April. PKP kemudian diteruskan dengan fasa ketiga bermula 15 April. Sepanjang PKP berkuat kuasa, sasaran utama masih kekal sama, iaitu memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Saya dapati bahawa usaha-usaha untuk membendung wabak COVID-19 masih perlu diteruskan sampai ke satu masa di mana kita yakin wabak COVID-19 dapat dibendung sepenuhnya. Sehubungan itu, saya ingin mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dijangka berakhir pada 28 April 2020 akan dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu sehingga 12 Mei 2020. Kerajaan akan menilai data-data terkini yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan untuk menentukan langkah-langkah seterusnya. Saya tidak menolak juga kemungkinan bahawa PKP akan dilanjutkan lagi selepas ini. Dan ini bermakna saudara-saudari mungkin tidak boleh menyambut Hari Raya di kampung seperti biasa. Kita membuat keputusan secara bersama actually. Setiap pagi pukul 9, saya akan mengkongsikan mesyuarat Jadual Kuasa Khas Menteri-Menteri mengenai COVID-19. Terdapat hampir 20 kementerian yang wajib dan sentiasa hadir, wajib hadir lebih kurang 20, dan kementerian lain jika ada isu yang berkaitan dengan kementerian mereka akan hadir. Kementerian dia akan diwakili oleh sama ada menteri atau timbalan menteri, yang pastinya KSU pun ada, dan ketua-ketua jabatan. Bila kita decide
Itu adalah keputusan bersama. Walaupun kadang-kadang agak tegang juga dari segi debate tentang isu yang berkaitan, tapi akhirnya when we decided isu tu kita terima secara besar. Saya dapat bezakan antara negara kita dengan negara lain. Apabila PKP pertama diperkenalkan, walaupun satu perkara yang tidak pernah dijangka oleh rakyat, misalnya terpaksa duduk di dalam rumah, just imagine tak boleh keluar, but yet mereka patuh. Kalau sekata 97% patuh, maknanya kita tetap patuh. Berbanding dengan negara lain, kalau kita lihat ada yang demonstrasi against PKP yang diperkenalkan. Kita kata jangan keluar rumah, mereka pergi enjoy dekat beach dan sebagainya. Ada konsert pula di tepi beach dan tepi pantai dan sebagainya. Jadi rakyat kita, walaupun saya faham mereka agak merurut, tetapi mereka patuh dan faham why kerajaan memperkenalkan PKP. Sementara itu, Reza Huzairi disahkan pulih sepenuhnya. Reza yang berasal dari Jitra, Kedah menjadi rakyat Malaysia pertama mendermakan convalescent plasma bagi menguji serum untuk rawatan COVID-19. Beliau mahu membantu kerana berasa ia adalah sebahagian daripada tanggungjawabnya sebagai rakyat Malaysia untuk turut menamatkan COVID-19. When I wondered whether I will be discharged alive or not, and we are worried that my family will be affected with it or not, and how about my family? So it worried me a lot, a bit depressed actually. Tetapi lain pula ceritanya dengan Aiza Shafinas Shahak. Aiza kehilangan suami tercinta, Inspektor Muhammad Fairuz Sabiron, yang tewas kepada virus COVID-19. Kalau dia bercakap telefon daripada luar ICU, tangan saya menggeletar, saya menggigil nak jawab telefon. Sebab saya tak nak benda-benda yang tak elok terjadi. Sebab saya tak dapat nak pergi tengok, saya tak dapat masuk buat ICU. Saya merayu dekat doktor bagi saya pakai baju PPE untuk saya masuk tengok suami saya. Sebab saya rasa seperti bila dia masuk ICU tu, saya rasa macam kehilangan. Doktor, tolong sampaikan salam saya untuk suami saya, doktor. Bisik dekat telinga dia, saya sayang dia. Saya tak ada sembuh macam dulu lagi. Allah uji saya sebab Allah sayang. Allah sayang bagi suami saya kan. Bagaimana pula dengan Anne? Apakah pengalamannya? Mari kita dengar cerita Anne, salah seorang pesakit COVID-19 yang telah pulih. Saya antara yang paling lama berada dekat ward tu, dan saya tengok saya menyaksikan ramai yang keluar masuk pesakit, keluar masuk bersilih ganti kecuali saya sebab saya ada 15 hari di ward. Saya rasa takutlah secara jujurnya, dan yang terlintas pada dalam hati saya masa tu tentang kematian lah, sebab saya tengok berita di luar negara sangat tinggi. Setiap kali doktor datang untuk buat pemeriksaan swab ke atas saya mengharapkan pada ketika itu negatif lah. So of course masa doktor ambil swab saya sangat berdebar-debar, saya cemas dan saya sebenarnya lebih risaukan keadaan anak saya lah. Saya ada mengalami hilang deria, rasa dan bau. Selepas saya discharge, saya ada mengalami seakan vertigo. Ketiga-tiga mangsa COVID-19 yang berjaya pulih mengingatkan semua rakyat Malaysia agar bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mematahkan rantaian COVID-19. Pelbagai kaedah digunakan untuk menang dalam usaha memerangi COVID-19. Salah satu cara untuk menangani isu COVID-19 ialah dengan menggunakan aplikasi. Di dunia maya juga, rakyat membantu satu sama lain untuk terus bersemangat memerangi COVID-19. Pelbagai perkongsian maklumat berguna dikongsi di media sosial. Petua turut dibincang sama.
Juga telatah yang melucukan untuk menghibur hati ketika berkurung di dalam rumah menjadi bahan viral. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Banyak pihak menghulurkan pelbagai bentuk bantuan untuk melancarkan tugas memerangi COVID-19. Ada yang berkongsi kepakaran seperti sistem pengurusan dana, perolehan, pengagihan stok barangan dan peralatan kesihatan. Kejayaan kita sehingga kini dalam meratakan keluk itu ialah natijah daripada pemberitaan dan penceritaan yang sahih dan pantas dan tepat kepada khalayak yang menyebabkan kadar pematuhan yang tinggi di kalangan masyarakat dalam amalan menjaga kesihatan, basuh tangan, social distancing dan sebagainya. Nampaknya berjaya dan majoriti rakyat memahaminya. Soal penyiaran di sini mendidik rakyat memahami bahawa kita berada dalam kehidupan norma baharu. Virus masih ada di kalangan kita, tapi kalau kita bersiap siaga dan berjaga-jaga, kita boleh sama-sama menang dalam peperangan ini. Pelawat pada bulan Februari dan Januari tahun 2020 memang agak getara lah. Penurunan sehingga lebih 40% berbanding dengan tahun 2019. Dan memasuki bulan Mac sehingga 18 Mac kita pengurangan pelawat lebih kurang hampir 80%. Bagaimana kita nak sustain, kita nak meneruskan operasi memandangkan pada masa itu simpanan kita ada lebih kurang 2 juta saja, 1.3 lah boleh kata satu bulan kos operasi kita. Dan inisiatif kita untuk terus menjaga haiwan kita yang berjumlah lebih 4,000. Kita ada 400 spesies, ya, satu angka yang banyak dan menelan belanja yang besar. Kos makanan saja 350,000 satu bulan. Bermula daripada inisiatif orang ramai, zoo telah mengambil inisiatif sendiri untuk lebih agresif dengan mengadakan beberapa pakej-pakej haiwan-haiwan angkat kepada publik. Karnivor dan semua karnivor memerlukan lebih kurang 150 kilo setiap hari daging ataupun ayam. Dan kita membeli dengan kadar 1 kilo daging RM20 dan ayam lebih kurang RM10. Jadi kita memerlukan lebih kurang 4.5 tan daging sebulan. Dan untuk haiwan-haiwan seperti rusa, banting, seladang yang makan rumput dan daun, lebih kurang 2 tan satu hari penggunaan rumput. Dan kos untuk rumput lebih kurang RM40,000. Lain-lain herbivore, makanan burung, lain-lain haiwan lebih kurang RM200,000, iaitu sayur-sayuran, pellet, deer pellet, chicken pellet dan juga buah-buahan. Burung-burung di tasik, ini adalah satu kos yang paling tinggi, iaitu planted stock kita ada 1,000 ekor, makan lebih kurang 200 kilo ikan satu hari dan kos lebih kurang RM3,000 satu hari. Bulan 4 boleh kata kita tidak melakukan pembelian, selalu merangsangkan penderma daripada luar, menerma sayur-sayuran, buah-buahan dan juga rumput pun ada yang diderma. Kita bagi pihak zoo negara kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tahap kepertahanan yang tinggi masyarakat luar yang membantu zoo negara untuk terus survive, untuk terus sustain. Dan kita tidak memang di luar jangkaan sama sekali, di luar jangkaan sama sekali. Kita mengharapkan kita boleh survive tanpa bantuan lebih kurang 2 bulan saja. Kita mengharapkan selepas PKP ini tamat, rakyat akan mula keluar dan melancong ke tempat-tempat menarik di dalam negeri lah, di dalam negara. Zoo adalah satu tempat education dan juga kita konservasi, satu tempat untuk pendidikan generasi muda sekarang ni untuk tahu apa itu konservasi wildlife ke arah masa depan.
bantuan daripada kerajaan dan rakyat Malaysia terus mencari tangan penerima. Ini kerana ramai yang hilang pendapatan kerana tidak dapat menjalankan perniagaan memandangkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Syabas buat rakyat Malaysia yang bersatu hati melaksanakan norma baharu dalam kehidupan, mengakuri saranan Perdana Menteri kita. Adakah usaha rakyat setakat ini sudah mencukupi? Apa lagi yang perlu mereka buat ke arah membebaskan negara kita Malaysia daripada wabak pandemik COVID-19? Usahawan mikro, perusahaan kecil dan sederhana juga syarikat gergasi turut terkesan dengan wabak COVID-19. Bagaimana mereka ini dapat dibantu? Ekonomi Malaysia turut perlu diberikan perhatian dan dipulihkan memandangkan kesuraman ekonomi sedang melanda dunia. Inisiatif pelbagai pihak pasti dapat mengubahnya ke arah yang lebih positif. Ikuti episod kedua minggu depan untuk kisah selanjutnya dalam Malaysia Bersatu melawan COVID-19.